أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat 270, permintaan doa daripada pengunjung kepada orang sakit. Betul tak? Situ. Betul tak? Kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad sahih atau hasan daripada Maimun, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u lak, fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Artinya, apabila engkau mengziarahi orang sakit, maka mintalah doa kepadanya, kerana doanya sama seperti doa malaikat. Tetapi Maimun, salah seorang daripada perawi hadis ini, tidak bertemu dengan Sayyidina Umar. Jadi di situ ada terputus sanad. Baik. Jadi dalam hadis ni menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau mu menziarahi orang sakit, maka mu minta orang sakit berdoa untukmu. Kita berdoa kepada orang sakit. Satu. Comel dah. Yang keduanya, kita minta juga orang sakit berdoa untuk kita. Dah apa? Sebab doa orang sakit adalah seperti doa malaikat. Dan mana pula doa orang sakit seperti doa malaikat? Doa orang sakit seperti doa malaikat, kita faham lagu mana? Yang pertama sekali, malaikat ni dia tidak buat maksiat dah. Malaikat dia tidak buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua perkara yang Allah taala perintahkan. Dan dia buat belaka benda yang Allah taala suruh. Malaikat. Orang sakit tak boleh dah nak buat maksiat. Nak buat maksiat mana? Tak boleh dah. Nah, cuma kalau jenis mulut gagah tu ada lagi lah maksiat kat mulut. Tapi main sakit ni tak ada dah. Tak ada nak buat maksiat nafsu-nafsu, tak ada dah sakit. Jadi duk teringat kepada mati. Duk teringat kepada mati. Kalau orang yang jenis juruh sikit kaki masjid, wasabeh duk tangan. Duduk nak agak ke orang lain, dah agak dah. Daripada sudut hati kuat kebergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sudut tu doa dia seperti doa malaikat. Baik. Tapi jangan kira orang sakit hak yang sakit ke tak sakit ke memang tetap jauh dengan agama. Jadi kalau masa tak sakit tu tak apa nak jaga sembahyang, masa sakit kau teruk lagi. Hak tu doa dah jadi doa malaikat orang lagu tu. Baik. Dia bukan semua. Ada orang hak yang memang lagu tu dia bila sakit saat itu kau teruk. Hak tak sakit tu teruk dah. Kau sakit tu teruk. Mulut macam-macam je kata ke Tuhan. Baik. Hak tu bukan doa macam malaikat lah tu. Baik.
Katanya mengingati orang yang sembuh daripada penyakit tentang janjinya kepada Allah untuk bertaubat. Allah mengingati, apa benda mengingati? Kita memberi peringatan kepada orang yang sembuh daripada penyakit tentang janjinya kepada Allah untuk bertaubat. Baik. Jadi orang tu apabila sembuh daripada sakit, ada benda yang dituntut kepada kita, benda kita tolong peringat kepada dia tentang janji dia ketika dia sakit. Masa dia sakit saat itu ada janji-janji yang dia berjanji, kambuh dah orang maksiat apa semua sekali. Kadang-kadang masa kita sakit ni, kita duk mikir dosa benda aku buat ni sampai kena gini. Dosa benda aku buat. Oh, dosa tu bakali. Ya Allah, apalah dosa aku. Tak mau buat dah balik. Tak mau buat tu janji dengan Allah Taala tu. Tu janji dengan Allah Taala tu. Tak mau buat dah. Segar sikit. Jadi pula. Kita mana ni? Segar ni laju pula kita pun bagi peringatan kepada dia. Bagi peringatan supaya slow sikit. Ya, kadang-kadang ada orang yang sakit segar sekejap mati. Ada kan orang gitu kan? Sakit segar kejap aje. Allah Taala bagi peluang sekejap aje. Lepas tu sakit pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi di sana ada perkara yang dituntut kepada kita buat kepada orang yang telah sembuh daripada sakit, iaitu kita memberi peringatan kepada dia tentang janjinya kepada Allah untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji. Apabila mu berjanji, mu kena sempurnakan janji kamu. Sama ada janji kamu dengan Allah ataupun janji kamu dengan anak Adam, mesti kita kena sempurnakan janji kita. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Janji itu akan lagi soal. Bagaimana mu pernah berjanji tetapi mu tidak tunaikan janji, maka dia akan disoal di negeri akhirat nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Jadi apabila dia berjanji, dia menepati janji. Dan ini sebenarnya adalah sifat orang mukmin. Manakala sifat orang bukan mukmin, orang munafik, adalah dia mengkhianati janji. Ayat-ayat tentang perbahasan bab ini cukup banyak. Ayat yang Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita menyempurnakan janji itu banyak. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sakit. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kaabah, dia sakit. Masa dia sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarahi dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah dia, melawat dia. Aku sakit dan diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubuhmu telah sembuh wahai Khawwat. Aku katakan dan tubuhmu juga sihat wahai Rasulullah. Jadi perkataan tubuhmu telah sembuh boleh difahami bahawasanya Rasul berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kesihatan kepada dia. Baik. Lepas tu dia pun balas balik doa untuk Rasulullah. Lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tunaikanlah janjimu kepada Allah. Rasul kata siapa? Ke sahabat balik Rasulullah tadi. Jadi nampak okey dah sikit, mu kena tunai janjimu kepada Allah. Maka sahabat tersebut kata mana? Aku menjawab, aku tidak berjanji apa-apa. Aku tak janji benda pun. Wahai Rasulullah, aku tak janji benda pun dengan Allah Ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang sakit kecuali Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Orang yang sakit Allah Ta'ala bagi kebaikan. Sekurang-kurangnya Allah Ta'ala pun dosa. Masa kita sakit saat itu, macam-macam kita berubat, sikit sakit sikit, taklah sakit banyak. Macam-macam kita berubat pergi situ tak jadi, pergi sini tak jadi. Maka kebergantungan hati kita kepada Allah. Kadang-kadang mari duk mikir tentang kesalahan tu, tentang kesalahan ni.
atau ada kebaikan di situ. Maka apabila ada kebaikan, maka hadir dalam hati kita untuk tinggal dah. Tak mu dah lepas ni, tak mu dah buat benda tu, tak mu dah buat benda ni, nak mari dah masjid, jatuh, nak dengar dah, nak mari masjid dah, nak tu segar sikit, pertula juga. Pertula juga. Okey, kita pun bagi peringatan kepada dia. Bagi peringatan ke mana? Kena tunai janjimu kepada Allah, kerana setiap janji akan dipertanggungjawabkan. Baik. Oleh itu, tunaikanlah janjimu kepada Allah. Setengahnya kata zikir yang diucapkan orang yang putus asa daripada hidupnya. Dia sakit, rasa tak ada harapan dah nak hidup dah. Tak ada harapan dah. Maka di sana ada zikir yang sunat dia baca. Zikir lagu ni molek tulis tulis tok di dalam bilik. Teka sihat ni tulis lagi. Dah sakit akan datang, dah nak tulis dah, nak cari mana dah. Baik, nak suruh anak-anak cari, nak jumpa muka surat berapa. Baik. Jadi molek tulis ni. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku melihat Rasulullah di ambang kematian, di sisinya ada cawang berisi air. Cawang dia bekas, dia mangkuk besar berisi air. Baginda memasukkan tangan Rasulullah ke dalam bekas tersebut, ke dalam cawang. Dia dalam hadis sebut qadah. Qadah ni maksudnya benda mangkuk. Baik, takut cawang, kita faham cawang ni tak kena, bukan cawang ni, mangkuk. Dan Rasul mengusap wajahnya dengan air itu. Kemudian baginda berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku menghadapi kesukaran mati dan sakaratul maut. Baik, Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa sebelum daripada Rasul wafat, Rasul sakit teruk. Sakit teruk sungguh. Sampai ada hadis kata Rasulullah, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya bagi kematian ini adalah ada kesusahan dia. Dan Aisyah ketika dia melihat Rasul menghadapi susahnya mati, yang sebelum daripada tu dia rasa susah mati ni adalah benda yang dah comel, tapi bila dia melihat kepada Rasul, melihat Rasul susah menghadapi kematian, dan Allah Ta'ala tidak memilih kepada Nabi Rasul melainkan benda yang terbaik, maka Aisyah tidak lagi takut, tidak lagi bimbang, tidak lagi merasakan benda tak comel apabila orang tu payah untuk menghadapi kematian. Lepas pesang, lepas pesang, panas, Rasul minta air, Rasul ambil air lap di muka, ambil air lap di muka. Lepas tu Rasulullah berdoa. Ini doa ketika kita menghadapi sakaratul maut, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi kesukaran mati, kesusahan. Dia sakarat, kita biasa dengar sakarat kan, sakaratul maut. Dia sakaratul maut. Sakarat makna kesusahan, disama dengan makna ghamarat, kesusahan untuk menghadapi kematian. Baik, pendek je doa ni, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, di hadis yang tentang benda bacaan yang tertentu ketika nak mati ni, banyak Aisyah dah yang meriwayatkan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah, dan Rasul wafat di dalam riba Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya kami riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan bersandar kepadaku dalam pangkuan Aisyah ketika Rasul nak mati ni. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku. Tengok Allah, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, tak ada dah orang paling rapat dengan Allah Ta'ala mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Ta'ala telah berjanji untuk mengampun dosa dia yang depan dan dosa dia yang akan datang. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi
Rupa-rupanya orang yang semakin rapat dengan Allah, semakin merasakan diri dia ada kesalahan. Semakin rapat, semakin merasakan diri dia bersalah. Baik, nak mati, Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, sayangilah aku, berilah rahmat kepadaku, dan sampaikanlah aku pada Rafiqil A'la. Rafiqil A'la ni maksudnya Rafiqil A'la, ulama berbeza pandangan dalam menghuraikan maksud Ar-Rafiqil A'la. Baik, sebahagian daripada ulama mengatakan Ar-Rafiqil A'la adalah para-para salihin, para-para nabi, para-para siddiqin, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala katakan, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, matilah aku dalam keadaan aku orang Islam, wa alhiqni bis-salihin, dan gabunglah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Baik, jadi ada beberapa pandangan yang dimaksudkan dengan Ar-Rafiqil A'la. Ini doa-doa yang sunat kita baca ketika kita berada dalam sakaratul maut. Kita kalau kita mikir dengan logik akal, bukan logik kita lah, boleh nak baca doa ni. Lagi hok sakit gigi pun tak tahu mana dah handset. Hok sakit gigi ni boleh baca ke dok? Tapi kita kena ingat, semua benda adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Taala bagi hidayah, bagi kemampuan, bagi kekuatan kepada dia, maka perkara-perkara ini cukup mudah untuk dia. Orang yang Allah Taala bagi taufik kepada dia, perkara-perkara ini cukup mudah untuk dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu kepada Mu'adz bin Jabal, mu tanya kepada aku wahai Mu'adz, mu minta kepada aku ni benda yang besar, tapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi, tetapi benda ni adalah mudah bagi orang yang Allah Taala permudahkan untuk dia. Jadi di samping kita berusaha, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk membaca doa-doa ini sebagaimana Rasul baca sebelum daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya disunatkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Masa kita dalam keadaan nak mati tu, dalam keadaan sakit nak mati, maka perbanyakkan baca Al-Quran. Dah kita nak tahu ada sakit nak mati. Sebenarnya banyak kita boleh tahu sakit nak mati ni. Antaranya kita cerita antaranya adalah ni antaranya kalau umur 70 lebih, 80 lebih, kalau sakit itu, sakit berat tu tu bukan sakit nak mati dah tu. Kalau umur 70 lebih, 80 lebih, sakit nak mati dah tu. Baik, cuma ada sebahagian daripada orang, ni ada sebahagian daripada orang lah, ni sebahagian daripada orang, apa dia dekat nak mati tu, ada nampak orang berjubah putih mari, ada setengah orang. Mungkin biasa dengar tak? Biasa dengar okey, ambo buat dua cerita je. Ambo dua cerita. Satu cerita, baik, banyak cerita sebenarnya, ni dua cerita je. Satu cerita, ada seorang sahabat ambo, dia antara orang yang pengasas pondok ada ambo di Kemasik tu, tapi dang sekejap aja. Lepas tu dia kena ujian, dia sakit dia kena benda tau, kumang dia tau, sampai ke lupuh sebelah. Baik, lepas tu masuk hospital, pergi di hospital. Masa tu dalam 2 hari lagi nak mati ataupun sehari, dia bukan kabar dia kata ada 3 orang ke 2 orang ke gitu lebih kurang berjubah putih. Jadi kita kata dah lama dah ni, tapi kita nak kabar dia. Kita nak kabar. Memang lepas daripada tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, tu cerita yang pertama. Cerita yang kedua cerita yang kedua, adik ambil sendiri, adik ambil puang, ni baru meninggal dunia, meninggal tahun lepas. Baik, jadi lepas daripada mati tu, dalam sehari sebelum dia kabar kepada suami dia, dia kata ada 2 orang ke 3 orang mari ambil kain putih tutup kaki dia. Ada cerita dah. Lepas tu mati. Okey, tu di antara tanda dah kita dengar daripada orang yang mati dah sebelum tu kan. Jadi kalau kita sakit mari benda lagu tu, jadi tak lama tu nak mati tu. Jadi perbanyakkan yang membaca Al-Quran. Baik,
Disunatkan untuk memperbanyakkan banyak lagi cerita lain. Cuma hak yang ambil cerita ni hak yang kau betul-betul rapat dengan hamba ni. Hak betul-betul rapat dengan hamba. Tapi hak nakuk tu jumpa sama benda lagu tu hak dia menakuk. Kena ganggu orang. Tu tak kira tu. Okey, disunatkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Lepas tu dan berzikir. Dan kita tidak baca Quran mulut. Kita dengar suruh orang pasang Quran. Suruh orang pasang Quran. Dengar Quran pun dapat pahala. Zikir, tak ni nak zikir dengan mulut. Boleh zikir dengan hati. Baik. Dilarang merungut, jangan merungut. Jangan merungut. Sebab merungut ni dia membawa kepada kita tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan merungut. Redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkelakuan buruk, jangan berkelakuan buruk. Caruklah apalah Allah. Jangan. Memaki, bertengkar, berdebat. Tapi pada selain daripada masalah agama, berdebat selain daripada masalah agama. Kalau selain masalah agama tak apa. Dan mana hukum? Siapa kau hukum gini? Salah gini tak betul gini. Hak betul sekian. Okey, itu tak apa. Bab agama tak ada masalah. Baik. Lagi disunatkan pula agar selalu bersyukur kepada Allah dengan hati dan lidahnya. Orang kata warna syukur, warna pulak, sakit nak syukur, warna sakit. Dan syukur ni kan tekoh dapat nikmat. Tu orang tak faham. Orang faham sebenarnya syukur ni bukan hanya pada zahir nikmat, bahkan pada zahir sakit pun kena bersyukur, kerana hakikatnya di sebalik sakit ada nikmat. Kalau kita perhati molek sebenarnya ada nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Taala apabila dia kasih kepada seorang hamba, maka Allah Taala uji hamba tersebut. Sesiapa yang redha dengan ujian itu, maka dia akan dapat ganjaran pahala. Tapi orang yang murka, orang yang tidak suka dengan ujian tersebut, maka ketidaksukaan itu akan kembali kepada dia dan mudarat juga kena kepada dia. Jadi sebenarnya sebelum daripada Allah Ta'ala nak ambil hamba, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sakit supaya menjadi tanda kepada dia, dekat dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia adalah sebagai peluang yang besar untuk dia membersihkan diri dia daripada dosa sebelum daripada dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur di atas nikmat tersebut. Baik. Lagi. Bersyukur kepada Allah dengan hati dan lidahnya. Bersyukur dengan hati ini kita kena mengiktiraf, mengaku nikmat hak yang kita dapat ni datang daripada Allah. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillah. Serta selalu ingat bahawa ini adalah akhir masanya di dunia. Dah lama dah aku ni. Dalam hati dia, dah lama dah aku ni. Sehingga berusaha sekuat tenaga untuk menutup kehidupan di atas dunia ni dengan kebaikan. Yalah, dah lama dah aku ni. Aku nak biar penghujung kehidupan aku dengan kebaikan. Itu dipanggil husnul khatimah. Selain itu, juga agar segera menunaikan kewajipan kepada sesama manusia yang mempunyai hak. Kesalahan-kesalahan kalau dia buat, kesalahan kepada manusia, ada benda manusia berada di diri dia, maka dia kena selesai dulu, iaitu mengembalikan hak orang lain dan meminta redha kepada keluarganya, seperti kepada isterinya. Khabar kepada isteri, dah lama dah rasa ni, dah lama dah ni, minta maaf belaka Baik. Kedua orang tua, kalau masih lagi ada, anak-anak, pembantunya, tetangganya, kawan-kawannya, dan semua orang yang pernah memiliki hubungan muamalah, persaudaraan atau hubungan suatu yang lain. Dah orang semakin ramai orang kenal. Jadi semakin ramai orang yang dia bermuamalah, kira cara dah dan banyak-banyak adalah manusia, sifat manusia kan, adalah kesilapan, kesalahan tu. Jadi minta maaf belaka. Baik. Dianjurkan pula, banyak ni nak buat ni, tapi macam hak yang kita khabar tadi lah, orang hak yang Allah Ta'ala bagi taufik, maka benda ni akan dipermudahkan untuk dia. Dipermudahkan untuk dia benda-benda hak lagu ni. Dia nak cari orang, payah dah.
orang mari jumpa dia. Nak cari orang, payah dah orang mari jumpa dia. Dia adalah peluang untuk dia minta maaf belaka di atas kesalahan yang dibuat sebelum daripada ni. Dianjurkan pula untuk mewasiatkan perwalian bagi anak-anaknya apabila mereka belum memiliki wali. Juga mewasiatkan untuk melaksanakan apa belum yang sempat dilaksanakan. Diterjemah gini. Jadi dianjurkan pula untuk mewasiatkan perwalian bagi anak-anaknya apabila mereka belum memiliki wali. Ya, kalau hak yang dalam Arabnya dia kata mana? Jadi kalau ada anak-anak kecil, maka pesan kepada orang tertentu supaya jaga anak dia. Pesan kepada orang tertentu. Melainkan kalau sekiranya anak tu telah mempunyai datuk yang soleh, yang boleh membimbing anak tersebut. Okey, tak apalah. Jadi dia sekarang ni apabila seorang meninggal dunia, orang yang menjadi pengganti kepada ayah siapa? Datuk sebelah ayah. Datuk sebelah ayah. Hak yang perlu mengambil tanggungjawab tempat ayah. Tu pada asalnya. Jadi kalau tengok toki dia, orang surau, orang majid, orang dengar, jadi orang soleh yang boleh membimbing, mendidik anak dia, okay, tak apa. Kalau tak ada, sebab toki dia mati dah, ataupun ada, tapi luar pendek lagi dua pun, contoh. Jadi cari orang yang boleh membimbing anak dia untuk jadi orang baik. Ini di antara persiapan yang dibuat sebelum daripada dia meninggal dunia. Alangkah beruntungnya orang yang mampu untuk melakukan semua perkara ni sebelum daripada dia meninggal dunia. Juga mewasiatkan untuk melaksanakan apa yang belum sempat dilaksanakan. Ada hutang ayah dengan orang tu tak selesai lagi. Ayah ada dengan orang tu kena minta maaf ni, tak jumpa ni, tolong cari lah. Baik. Lama dah kawan ni, masa kerja dulu ada tolong cari lah. Sebab bunyi kata duduk sekian-sekian cari kawan ayah kalau ayah mati. Baik. Lepas tu di samping itu juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa hati kena berbaik sangka kepada Allah. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan seorang di kalangan mati melainkan dia kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus berbaik sangka kepada Allah bahawa dia pasti menyayanginya. Allah Ta'ala pasti menyayanginya dan selalu mengingati bahawa dirinya hanyalah makhluk Allah Ta'ala yang rendah. Aku ni hak yang hina. Jangan ada sifat sombong. Lah ni tak boleh. Tak boleh orang tegur sikit. Lah ni. Tapi dan hak masa nak mati tu kena buang sifat sombong daripada diri kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih kepada hamba yang amat tawadhu', hamba yang rendah diri. Serta bahawa Allah Ta'ala tidak perlu untuk mengazabnya atau terhadap ketaatannya. Jadi dia kena ingat pula dalam hati dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya untuk mengazab dia. Maksudnya dia kena tinggikan sifat raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada dia meninggal dunia. Dirinya adalah hamba Allah, tidak meminta maaf, kebaikan, kelapangan dan kurnia selain daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa buat baik untuk Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala baik, sentiasa minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi tentang harapan. Dalam Al-Quran ada ayat tentang raja, maka baca ayat tersebut. Contoh dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku telus untuk setiap perkara. Baca ayat tersebut. Sama juga dibaca dengan suara perlahan atau dibacakan oleh orang lain sementara dia mendengarnya. Tapi nak baca ayat-ayat ni kena faham makna jugalah. Tak apa kita baca, suruh orang baca, lepas tu orang terjemah makna daripada bacaan tersebut. Demikian juga membaca hadis-hadis yang berisi tentang pengharapan, tentang raja. Baca hadis-hadis tersebut. Sebagai contoh baca hadis, ya bani Adam, wahai anak Adam. Hadis ni ada dalam hadis 40 karangan Imam Nawawi. Innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama mana mu mengharap kepadaku, selama mana mu berdoa kepadaku, aku ampun segala dosa yang mu buat, aku tidak heran sikit. Baca
hadis-hadis tersebut supaya meninggikan lagi sifat rajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia masa sakit lama itulah mari mikir belaka, kesalahan dengan orang tu, kesalahan dengan orang ni, kesalahan dengan orang tu. Baik, mikir tu comel kalau suka menjadikan ia sebagai tangga untuk kita bertaubat. Tapi bimbangnya akan terjadi sebaliknya benda. Putus asa. Oh, Tuhan maaf doa aku ni, teruk sangat aku, jahat sangat aku ni. Tuhan maaf doa aku ni. Baik, takut bawa kepada putus asa. Maka di sinilah perlu kepada benda, perlu kepada kita memerhati tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang rahmat Allah, hadis yang menceritakan tentang rahmat Allah, supaya kita meninggikan sifat rajak, pengharapan kita kepada Allah berbanding dengan sifat khauf, sifat takut. Baik. Katanya, dan begitu juga dalam kisah orang-orang soleh yang akan meninggal dunia. Bagaimana kisah orang soleh meninggal dunia? Di sana ada cerita-cerita orang soleh, bagaimana keadaan dia ketika nak mati. Dan cerita ni boleh tengok dalam kitab, sebagai contoh dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Imam Syamsuddin Az-Zahabi dibuat satu kitab nama kitab Syiarul A'lamin Nubala. Dia menceritakan bermula dengan sirah Rasulullah, lepas tu sirah para sahabat, para ulama-ulama di zaman tabi'in dan ulama-ulama yang datang selepas hingga zaman dia. Dia cerita belaka. Ulama ni bagaimana hidup dia, dilahir berapa, mati bila, lepas tu apakah perkataan dia, apakah keadaan dia masa dia hidup macam mana. Dia cerita selesai. Dan ada sebahagian daripada ulama diceritakan oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi perbuatan dia ketika dia berhadapan dengan kematian. Baik, perbuatan dia ketika dia berhadapan dengan kematian. Maka cerita-cerita lagu tu memang cukup baguslah untuk kita baca. Baik. Dan rasanya comel kalau kita kumpulkan cerita-cerita ni buat dalam satu buku. Doakan kepada hamba, insya-Allah hamba cuba kumpulkan cerita-cerita tersebut buat dalam satu buku untuk mudah baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan untuk kita kumpulkan benda ni. Nampak juga ni. Molek juga. Insya-Allah. Kalau ada kesempatan hamba akan cuba kumpulkan. Baik. Jadi kisah-kisah orang soleh ketika dalam menghadapi sakaratul maut. Comel sangat ni, insya-Allah. Baik, doa-doakan. Katanya lagi dia dianjurkan pula untuk menambah kebaikan. Pertingkatkan lagi kebaikan. Menjaga solat, menjauhi najis dan lain daripada kebiasaan-kebiasaan dalam agama. Benda hak yang kita lakukan dalam agama hak yang lain lagi, serta bersabar atas kesulitan kesusahan menjalankannya dan tidak pernah memperkecilkan perkara tersebut. Jangan menganggap remeh perkara itu. Ini kerana seburuk-buruk pada saat-saat terakhir hidupnya di dunia yang merupakan ladang di akhirat adalah memudahkan kewajipan atau perkara-perkara yang sunat. Itu seburuk-buruk keadaan. Jadi penghujung nak keluar daripada dunia pun masih lagi menganggap remeh, menganggap qomah terhadap perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunat. Baik. Katanya dianjurkan juga supaya tidak tertipu oleh orang lain daripada masalah-masalah sukar. Kerana hal itu juga merupakan ujian. Sesiapa yang cuba menipunya adalah teman yang bodoh. Allah Rabbi, dia terjemah gini. Baik. Terjemah ni tak apa nak tepat terjemah ni. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ni, tengok membaca. Katanya wa yanbaghi lahu alla yaqbala qawla man yakhdhuluhu an shay'in mimma dhakarnahu. Sepatutnya dia tidak menerima perkataan orang yang tidak ingin membantunya tentang perkara yang kami sebut. Jangan ikut orang yang tidak bantu dia ke benda yang dia sebut saat ni. Baca Quran ke, zikir ke, semayang ke, benda-benda kebaikan. Kalau orang tidak membantu untuk dia melakukan perkara tersebut, bahkan lebih menyuruh kepada perkara yang lain, jangan layan orang lagu tu. Ini hak yang disebut oleh Imam Nawawi. Jangan terima perkataan mereka yang tidak membantu dia untuk melakukan perkara tersebut.
Katanya fa inna hadza mimma yubtadani. Sesungguhnya benda ni, orang ni, perkara ni adalah di antara ujian yang diuji seseorang dengan perkara tersebut. Itu di antara ujian sebenarnya. Maksud dia di antara ujian, kadang-kadang kita pada penghujung umur hidup kita, kita nak kita meninggal dunia dalam keadaan kita melakukan ibadat kepada Allah, berada dalam kebaikan. Tapi orang yang sekitar kita tidak membantu kita melakukan perkara tersebut, itu juga termasuk dalam ujian sebenarnya. Itu di antara ujian yang diuji sebahagian daripada hambanya, orang yang sekitar dia tidak membantu untuk dia melakukan kebaikan. Baik, katanya, maka jangan pernah tertipu olehnya, hendaklah berusaha sekuat tenaga agar akhir usianya dihiasi dengan keadaan yang paling sempurna. Tengok, tak ada pun hak yang dia kata, hak yang disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ni, wa fa'ilu dhalika huwa as-sadiqul jahilul aduwwul khafi. Orang yang melakukan perkara tersebut, dia tidak membantu dengan perkataan dia, tidak membantu orang yang berhadapan dengan sakaratul maut, orang yang berhadapan dengan kematian. Orang ni tidak membantu orang tu untuk melakukan kebaikan, meningkatkan kebaikan. Katanya orang yang buat lagu tu wa fa'ilu dzalika was-sadiqul jahil. Tu kawan yang dak erti. Jahil ni orang yang tak tahu kalau benda. Al-aduwwul khafi ni disebut oleh Imam Nawawi. Sebenarnya itu adalah musuh yang tersembunyi sebenarnya. Itu musuh. Baik. Lepas tu fala yaqbalu takhdilahu. Jangan terimalah. Jangan duk terima dia saat ni tu tidak membantu orang yang nak mati untuk meningkatkan kebaikan. Itu adalah musuh yang tersembunyi. Hendaklah berusaha sekuat tenaga agar akhir usianya dihiasi dengan keadaan yang paling sempurna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk mengakhiri usia kita dengan keadaan yang paling sempurna. Katanya disunatkan untuk mewasiatkan kepada keluarga dan karib kerabatnya agar bersabar menghadapinya. Tengok, berwasiat, pesan kepada keluarga dan kaum kerabat, kawan-kawan agar bersabar menghadapinya ketika dia sakit. Apalah, mu sabarlah. Orang yang sehat pula tolong kabar kepada orang orang sakit tu, kabar kepada orang sehat, sabar. Baik, sunat ni, sunat. Lepas tu menerima musibah sakitnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melarang mereka daripada menangisinya dan mengatakan kepada mereka bahawa Rasulullah bersabda, al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Seorang mayat akan diseksa kerana tangisan keluarganya ke atasnya. Jadi dia bagi nasihat sebelum daripada meninggal dunia. Jadi mu kena sabar. Lepas tu mu janganlah menangis kalau aku meninggal dunia. Jangan menangis. Sebab Rasul larang. Rasul larang dalam sebuah hadis yang diriwayat daripada beberapa orang sahabat Rasul, antaranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang kata Rasulullah, si mati diazab dengan sebab tangisan keluarganya kerananya. Jadi apabila dia mati, tiba-tiba keluarga dia menangis atas kematian dia, maka si mati diazabkan. Maka dia pesang lalu dah. Pesang. Tu pesang, hak lagu tu kena pesang. Sebab mu aku susah pada dalam kubur. Jadi aku pesang, jangan menyusahkan benda tu. Jangan menyebabkan aku susah. Tapi hak yang masalahnya, setengah masyarakat kita nya pesang benda salah. Tak pesang benda hak yang tak salah, pesang benda salah. Hak benda molek dak pesang. Dah mana pesang benda salah. Kena ingat ni, ayah rasa dah lama dah nak mati ni, mak rasa dah lama dah nak mati ni. Lepas tu kaki kalau mati ni, harta mak, harta ayah tu bagi sama rata, ada ayah ikut faraid. Pula dah. Pesang hak salah. Tu salah pesang lagu tu dak betul pesang lagu tu. Baru dah betul. Dak bagi sama rata, lepas tu dak ayah ikut faraid. Dah dak ayah ikut faraid. Faraid tu benda, faraid tu. Faraid tu benda. Faraid itu hukum Allah Ta'ala. Dah bukan dia? Tak payah ikut faraid. Tak payah ikut hukum Allah Ta'ala. Pula dah. Tu salah tu dah betul tu. Kadang-kadang orang kita dah erti tu. Dia nak menyenangkan keluarga dia, siapa ke dia susah dia tak tahu. Susah atas dunia apa ni, susah di akhirat tau. Menolak hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dia kita rasa biasa je. Biasa. Sebab mu dah tadabbur molek Quran. Kalau mu tadabbur molek Quran dalam bab ayat yang menceritakan tentang pembahagian pusaka, mu tidak akan cakap gitu. Mu tidak akan cakap gitu. Sebab apa dia? Cuba baca surah An-Nisa. Ayat 11, 12, 13 daripada surah An-Nisa. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang pembahagian pusaka, penghujung ayat Allah Ta'ala kata ni, tilka hududullah. Demikian itu adalah batasan Allah. Hukum hudud. Tu hukum dua. Tu batasan Allah. Sempadan. Jangan langgar sempadan Allah. Jangan langgar. Langgar, padah. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu adalah kejayaan yang besar. Tak padah lagi. Allah Ta'ala kata, wa man ya'sillaha wa rasulah, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia langgar batasan Allah, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Molek-molek ada, jangan ikut faraid. Nak mati dulu. Wasiat tu lagi. Tak boleh cara dah benda tu. Tak boleh cara dah. Dia kata takut anak baloh apa semua sekali. Dengar molek. Kalau sekiranya dia baloh, bukan kerana perintah daripada kita, bukan kita yang suruh dia baloh, dan kita bagi dah pendidikan agama, dia baloh kerana ada orang yang tak puas hati sebab dia ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang baloh saat itu berdosa. Jangan kita yang melibatkan diri kita dalam berdosa. Nak suruh bagi sama rata tak ada masalah. Hak yang salahnya dia jangan ikut faraid. Tu salah. Nak suruh bagi sama rata tu tak ada masalah. Tapi dak comel. Tapi tidak ada siapa ke berdosa. Hak yang salah dia jangan ikut faraid. Tu salah. Hak yang sepatut kena wasiat, dak wasiat. Hak yang dak sepatut wasiat, hak tujuan wasiat sangat. Baik. Tu kena jaga molek. Jangan kita buat benda hak yang dak comel sebelum daripada, ataupun jangan kita menyuduhkan benda yang dak comel untuk kehidupan kita di atas dunia. Itu adalah benda yang salah. Jadi disunatkan untuk mewasiatkan kepada keluarga dan kaum kerabatnya agar bersabar menghadapinya ketika dia sakit. Okey, itu kita baca dah. Baik, lepas tu dipesan kepada keluarga dia, jangan nangis kalau aku mati. Sebab Rasul khabar mana mayat akan diazab dengan menangis keluarganya atasnya. Di hadis ni Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar menyebut Rasul bersabda begini. Lepas daripada tu sapa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hadis ni. Ada orang khabar kepada Aisyah, Sayyidina Umar khabar, Abdullah bin Umar khabar, orang Rasul khabar hadis ni. Lepas tu kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dua orang tu bukan orang pelawak. Orang benar bukan orang pelawak. Kata Siti Aisyah. Tetapi pendengaran kadang-kadang tersilap. Pendengaran kadang-kadang tersilap. Kerana Aisyah kata tak munasabah Rasul cakap gitu. Aisyah menafikan Rasulullah berkata dengan perkataan ni. Aisyah. Sebab dia? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Dia apa kesalahan orang lain? Siapa mayat kena seksa? Orang lain yang nangis. Bukan mayat nangis apa? Mayat kena seksa. Baik. Tapi ulama hadis ketika membincangkan tentang hadis ni melihat kepada bukan Abdullah bin Umar, bukan Sayyidina Umar, ada lagi sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini diriwayat dengan sanad yang sahih daripada Rasulullah. Maka kata para sahabat, kata para ulama, perkataan yang Sayyidina Umar menceritakan daripada Rasul sebenarnya adalah betul. Lepas tu bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan, dengan ayat Quran yang mengatakan seorang tidak melakukan kesalahan, tidak menanggung kesalahan orang lain? Kata dia gini, maksud daripada hadis ini kita kena faham apa makna buka. Buka asal makna menangis. Dulu menangis yang dilakukan oleh orang dulu adalah dengan cara meratap kematian. Wah.
Okey. Jadi mung sebagai ketua keluarga, tiba-tiba benda tu salah. Mung tidak nasihat kepada anak-anakmu, kepada keluargamu untuk meninggalkan perkara yang salah. Jadi bermakna benda mung redha dengan perkara yang salah. Jadi apabila mung redha dengan perkara yang salah, sebab mung tidak cegah, mung tidak larang, apabila mung mati, dia menangis di atas kematianmu, jadi seolah-olah mung redha dengan perbuatan hak yang dilakukan oleh dia. Okey, boleh faham kan? Satu. Yang keduanya, sebahagian daripada masyarakat jahiliah dulu, dia siap wasiat lagi, siap pesan lagi. Siap pesan, kalau aku mati mupohlah perempuan-perempuan yang tolong meratap kematianku. Dia siap pesan, siap wasiat lagi supaya buat benda tu. Jadi apabila buat berwasiat untuk melakukan kejahatan, maka dia redha dengan kejahatan tersebut. Apabila kejahatan itu dilakukan oleh orang yang hidup, maka orang yang mati juga terlibat sama, kerana dia yang memerintah, dia yang redha dengan perbuatan tersebut. Baik. Jadi kita memang atas dunia dulu kita larang sok modah. Jangan nangis tubik air mata, hak tu tak ada masalah. Hak tu adalah rahmat yang Allah Taala letak dalam hati. Apabila ada orang yang mati, dan Rasul sendiri mengalir air mata. Tapi nangis duk tepik, duk menolong, tubik mulut macam-macam. Terus siapa pula nak jaga aku? Sudahlah, apa semua sekali nak makan aku. Hak tu adalah salah. Jangan buat lagu tu. Pesan sok modah, larang sok modah kepada anak, kepada bini. Tambah-tambah hak puang tau. Pesan sok modah, pesan sok modah. Tiba-tiba kita mati, dia buat juga. Okey, hak tu kita tidak terlibat. Kerana wala tazir waziratun wizra ukhra. Seorang dia tidak menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Baik. Katanya, wahai orang-orang yang aku cintai, kamu janganlah menjadi penyebab seksaku. Ini kita khabar dia. Wahai orang-orang yang aku sayang, janganlah mu menyebab aku penyebab seksaku. Juga mewasiatkan kepada mereka untuk menyayangi anak-anak kecil yang ditinggalkan. Ni kecil ni, anak yatim ni, tolong jaga moleklah, sayang ke dia. Juga mewasiatkan kepada mereka untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya, dan memberitahu kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ayah mati, semua kawan-kawan ayah pakat buat baik belakalah. Pakat buat baik belaka. Sebab ni di antara sabda Rasulullah, inna min abardil birri ay yasilar rajulu ahla wuddi abih. Sesungguhnya kebaktian yang paling besar adalah seseorang bersilaturahim kepada orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi kalau kita ayah kita mati dah, tapi kita tidak boleh berbakti kepada ayah kita sebab mati dah, maka antara peluang yang masih lagi ada untuk kita berbakti kepada ayah adalah kita cari orang-orang yang rapat dengan ayah kita, kita buat baik kepada dia. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari. Dan Rasulullah selepas daripada mati Khadijah, Rasul memuliakan kawan-kawan Khadijah. Rasul sentiasa memuliakan kawan-kawan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memuliakan kawan-kawan Khadijah setelah kewafatannya. Baik. Seterusnya katanya dianjurkan dengan sangat, dengan sungguh untuk mewasiatkan kepada keluarga agar jangan melakukan kebiasaan atau adat istiadat bid'ah dalam menguruskan jenazah. Baik. Benda hak yang bid'ah dalam pengurusan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat kita ada ke tak? Contoh, ada ke dalam masyarakat kita lah ni? Mungkin setengah tempat ada kot. Tempat kita tak ada barangkali. Tak tahu tempat kita ada ke tak. Benda dia hak bid'ah, hak yang laku dalam pengurusan jenazah. Ada kepercayaan hak yang karu. Baik. Tak tahulah. Ada ke tak? Kena lakoh banyak. Nyugup bawah khandir. Dia berpegang kepada kepercayaan khurafat, nyugup bawah khandir. Mana dah mana dua orang, mana anak tiga orang ni dah nyugup lagi nak pergi kubur dah. Menyugup kali, 2 kali, 3 kali, baru selesai nyugup, baru buat pergi mayat ke kubur. Ada kepercayaan khurafat, itu adalah perkara bid'ah. Kalau nyugup nak tengok papang jatuh ke tak, itu tak ada masalah tu. Jadi nyugup dengan kepercayaan khurafat, itu adalah perkara bid'ah.
hamba pernah pergi Sabah, ada jemputan di Sabah dalam tahun lepas lah, lama dah, tahun 85 ke 8 tak ingat dah. Yang mana ada sebahagian tempat di Sabah ni masih lagi mempercayai benda-benda khurafat, setengah tempat. Baik. Antaranya ada sebahagian tempat ni orang sana cerita kalau dia tipu, hamba tipu hamba dengar, tapi hak yang cerita ustaz-ustaz sana. Ustaz-ustaz sana. Baik. Antaranya Ustaz Mat Ghazali. Ustaz Mat Ghazali ni di AJK Tarbiyah Pusat. Baik, dia cerita, dia kata ada sebahagian daripada masyarakat Sabah dia orang Islam mati, apabila mati dia kanda dia tak cermin atas kanda. Dia tak cermin. Apa kata baru tak cermin? Sebab dia kata di Sabah ni ada segelintir kaum di Sabah masih lagi beramal dengan ilmu yang malang pada cabut daripada tubuh. Pelesik. Pada cabut daripada tubuh. Malang digi, kalau mayat-mayat pergi makan kekoh mayat. Jadi untuk mengelak daripada kekoh mayat tak cermin. Jadi kepala tu mari tengok, muka aku balik mula. Kata dia. Jadi kalau sungguh alasan tu ada masalah lah. Kalau reka-reka, benda bid'ah atau benda tinggal, tak payah buat benda gitu. Baik. Baik. Jadi nak pergi turun di kubur tu baca Al-Fatihah. Boleh ke tak? Yang pertama sekali kita jawab secara umum dulu. Yang pertama sekali, perbuatan itu tidak ada dituntut dalam agama kita. Itu yang pertama. Maksudnya, adakah ada dalil yang memerintahkan untuk kita melakukan perkara tersebut? Kalau kita buka dalam Quran, kalau kita buka dalam hadis, ternyata tidak ada perintah untuk melakukan perkara tersebut. Okey, tidak ada perintah. Baik. Dan kalau nak buat juga, apakah hukum? Benda itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi bukanlah semua benda yang tidak dilakukan oleh Rasulullah benda itu haram dah ke? Antara benda yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ada sebagaimana doa yang kita berdoa lah ni. Kita doa lah ni tu bukan semua doa yang Rasul doa lepas daripada sembahyang ramai-ramai kita doa tu bukan dilakukan oleh Rasulullah begitu. Baik. Adakah benda yang tidak dilakukan oleh Rasul semuanya adalah haram? Tidak. Maka kita kena tengok daripada sudut ukuran syarak. Kita kena tanya, dan membaca Fatihah tu sebab dia? Sebab saya berpegang kepada pandangan ulama yang mengatakan bacaan Al-Quran apabila diniatkan sedekah pahala kepada si mati, memberi manfaat kepada si mati. Okey, kalau berpegang di atas pandangan itu tersebut tak ada masalah. Tapi kalau ada kepercayaan khurafat, maka tu tidak dibolehkan. Jadi kena tengok tujuan dia membaca. Tujuan dia membaca. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, disunatkan pula selalu mengingatkan kepada keluarga. Okey, tu dah apalah, baca dah kan. Mana? Juga mewasiatkan kepada mereka supaya tidak pernah lupa dan selalu mendoakannya. Kalau ayah mati lagi, tolonglah doakan ayah, jangan lupa. Sebab biasa kita lupa kan, biasa lupa. Okey, disunatkan untuk selalu mengingatkan kepada keluarganya setiap saat dengan mengatakan, bila mana kamu terlihat aku melakukan kesalahan pada apa pun juga, maka ingatlah aku dengan lemah lembut dan nasihatilah aku, kerana aku selalu lupa, lalai, lemah, malah dan memudahkan. Jadi kalau ada buat salah tolong peringat. Kalau dah ingat nak sembahyang tolong kabur. Kalau silap buat benda kena kabur pesan masa kita nak sakit itu pesan. Apabila aku melakukan kesalahan, maka ingatlah aku dan bantulah aku menyiapkan bekalan untuk perjalanan panjangku ini. Jadi tengok pesan kepada keluarga, kalau ayah masuk kabur kalau masuk waktu sembahyang kabur sepatah kalau nampak tidur gerok kalau nampak buat salah tolong kabur sampai tahap tu diberi penekanan oleh Imam Nawawi. Dapat apa? Sebab orang ni orang yang betul-betul berjaya. Allah Ta'ala kabur dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi, saling berpesan dengan benda yang benar. Itu saling berpesan untuk mendapat keberuntungan yang besar. Tidak dapat sebaliknya kerugian. Saling pesan benda lagu ni. Saling pesan benda-benda lagu ni. Dalil-dalil tentang hal ini cukup terkenal banyak kata Imam Nawawi dan masyhur dikenali
diketahui dalil ini. Tapi diketahui bagi orang yang mendalami kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Tapi sengaja tidak saya sertakan dalam perbahasan ini. Aku tak marilah daripada hadis apa semua sekali agar tidak terlalu panjang. Baik, ketika sakaratul maut datang, hendaklah memperbanyakkan membaca la ilaha illallah agar menjadi akhir perkataannya, supaya benda ini menjadi akhir perkataan kita. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan selain daripada Sunan Abu Dawud daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi atau man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dijamin dia masuk syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kalam kita dalam dunia ini ucapan la ilaha illallah. Katanya Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain mengatakan sanad hadis ini adalah sahih. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung kesilapan dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan kematian yang terbaik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.